Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tajuk yang diminta untuk saya mengupasnya biiznillah, yang diwasiatkan kepada saya, iaitulah padah meninggalkan Al-Quran. Saya mulakan perbahasan bagi tajuk ini dengan membaca secara muqaddimah sebentar tadi ayat nombor 3 dan ayat yang keempat daripada surah Hamim Fussilat, surah yang ke-41 pada juzuk yang ke-24. Hamim Fussilat
dinamakan juga dengan Hamim As-Sajadah kerana pada ayat 38 surah itu bila kita baca sunat kita sujud tilawah. Fa inistakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Ayat tu. Ayat 38 daripada Fussilat. Habis baca tu sunat. Sama ada yang membacanya atau yang mendengarnya. Dia lalu-lalu member ni baca, lalu dia dengar, dia tahu, oh ini ayat sujud tilawah, maka dia juga disunatkan sujud dengan syarat dia berwuduk. Kalau dia tahu takat qul huwa, tak ada apa. Kalau dia tahu tu, alhamdulillah. Maka dinamakan Hamim As-Sajadah atau Hamim Fussilat. Dua ayat saya baca tadi muqaddimah untuk tajuk kita. Ayat 3 dan ayat 4 Allah berfirman, Kitabum Fussilat. Inilah dia kitab, yakni Al-Quran. Disebut dengan lafaz mufrad, kitabun. Kalau jamak, kutub, kitab-kitab. Maka bila Allah sebut kitabun, makna Quran lah. Kitabum fussilat. Kitab yang kata Allah diperjelaskan. Fussilat makna diperincikan, diperjelaskan. Ayatuhu, akan ayat-ayat dia. Qur'anan Arabiyyah, Quran di dalam bahasa Arab. Liqaumin ya'lamun, bagi kaum yang mahu mengetahuinya. Kemudian ayat 4, Basyiran wa nadhira. Quran ini kata Allah sebagai pemberi khabar gembira dan sebagai pemberi amaran. Fa'arada aktharuhum, tapi kebanyakan mereka kata Allah a'rada, mereka berpaling. Mereka tak hendak kepada Quran dalam keadaan mereka itu mengetahui benarnya Quran, dan mereka tidak mahu mendengarnya. Baik. Pertama sekali, muslimin dan muslimat, saya ingin memetik apa yang pernah dinyatakan oleh Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Asqalani, seorang yang haibat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Sampaikan ulama membahaskan, kalaulah boleh ada mazhab yang kelima selepas mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ulama kata kalaulah boleh buat mazhab yang kelima, maka mazhab itu dinamakan mazhab Hajari, iaitu Imam Ibn Hajar Asqalani. Nak sebut apa? Tu dia dahsyatnya ilmu Imam Ibn Hajar Asqalani yang lahir di bandar Asqalan di Mesir. Dia orang Mesir.
Oh, kitab dia subhanallah. Dia kira kita kata apa? Otai lah dalam mazhab Syafi'i. Oh, punya hebat. Kalau ada mazhab, boleh buat nombor 5, mazhab dia. Tapi ulama kata cukup dengan 4 mazhab. Cukup dah. Nak sebut standard nilai ilmu Imam Ibn Hajar. Baik. Ada satu kitab dia. Sebelum saya bahas tajuk. Ada satu kitab dia. Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Nama kitab dia Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Kalau bahasa Melayu, bekalan menuju akhirat. Bekalan sepanjang zaman. Ataupun persiapan nak jumpa akhirat. Dalam kitab tu Imam Ibn Hajar ada menyebut tentang 6 nikmat yang besar. Dan saya tak nak sebut 6 tu. Nanti lari tajuk saya. Saya nak sebut daripada 6 tu. Imam Ibn Hajar sebut antara nikmat yang besar. Daripada 6 itu, Imam Ibn Hajar kata nikmat Al-Quran. Allahu Akbar tuan-tuan. Nikmat Al-Quran. Muslimin muslimat, nak sembang apa di sudut nikmat Quran? Beritahu. Di sudut bacaan, Allahu Akbar. Telah berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ada menyebut tentang pahala membaca Al-Quran. Sayyidina Ali pecahkan kepada 4 bahagian. Tak mau juga baca Quran, tak tahulah kita nak cakap apa. Sudahlah masa Allah bagi 24 jam. 24 jam tuan-tuan, bukan 24 saat. Tuan-tuan ingat sikit ke 24 jam? 1 jam 60 minit. 1 minit 60 saat. Kali tengok. Banyaknya masa Allah beri. Tiba-tiba kita gagal baca Quran. Muhasabah diri. Sayyidina Ali pecah pada 4 bahagian. Pertama, dia sebut bagi setiap satu huruf, bukan satu perkataan. Dengar elok, bukan satu perkataan, satu huruf. Kullu harfi, satu huruf yang kamu baca dalam sembahyang. Kita bersolat, tak kira solat apa. Dan kita solat tu berdiri. Solat kita berdiri. Berwuduk, dah tentulah wuduk. Berwuduk, bersolat, dan solat tu berdiri. Sayyidina Ali kata, kullu harf, setiap huruf Allah bagi pahala 100. Bayang Ustaz? Cuba bayang, kita baca Quran dalam solat, berdiri, satu huruf 100. Agak-agak Fatihah berapa dah tu? Kira tengok huruf dalam Fatihah. Lepas tu sambung pula kut surah panjang sikit, Sabbihis ke apa. Satu huruf 100. Allahu Akbar. Bila tu? Solat, berdiri, wuduk. Pahala kedua, kata Sayyidina Ali, ketika mana kamu bersolat, berwuduk dan bersolat, tapi solatmu duduk. Boleh jadi duduk tu kerana uzur, atau memang saja-saja duduk. Macam kita solat sunat, boleh aja terus duduk.
Kan kita solat rawatib mengiringi solat fardu, ba'diyah, isyak, qabliyah, apa semua ni, kita solat, kita pun duduk antara dua sujud, Allahu Akbar, kita solat. Boleh, tak ada masalah. Lagi elok berdiri. Solat sunat, dia terus duduk, pahala dia separuh. Baik. Dia solat tapi dia duduk, maka setiap hurufnya 50 pahala. 50. Tadi 100, ni 50. Yang ketiga, habis-habis solat isyak, perut duk kenyang lagi, kan? Petang duk kena kuih tiaw apa, kes pun alhamdulillah dah tak banyak dah, tu yang tak payah pakai topeng kan. Hari ni Kedah 12, alhamdulillah, syukur ya Allah. Hari ni kita 12 kes saja, syukur ya Allah, 12 kes. Tu mula dia, topeng tak pakai. Rokok tu saya cakap lah, memang perlu rupa pandu punya. Dia kata takkan esok rokok pakai topeng. Jaga SOP, ikut. Selagi tak habis, kita kena ikut SOP, insyaAllah. Pelan-pelan doa dengan Allah. Dia kuih dah habis dah tu, insyaAllah. Hingga 12, alhamdulillah. Kemarin 40, hari ni 12, alhamdulillah. Cuma nak sebut tinggal 2 digit, kira okey lah, alhamdulillah, syukur ya Allah. Habis-habis isyak, bini dah hidang makanan dah. Dia kata tak apa, aku kenyang dulu, lagi aku makan lah. Kenyang lagi, kena cakitiau tadi, bagus punya petang lepas asar tadi. Lalu dia pun capai Quran, dia baca Quran dalam keadaan dia masih berwuduk. Wuduk tak ada, dia masih berwuduk, tapi di luar solat. Dia tak solat, di luar solat. Tadi dua-dua kes solat. 100 solat berdiri, 50 solat duduk. Yang ini dia balik rumah, dia baca Quran, dia ambil Quran, dia baca, masih berwuduk, tapi di luar solat. Sayyidina Ali kata, 1 huruf 25 pahala. Dan yang keempat, dia pergi market dengan bini dia. Kan, pergi market dengan bini. Lalu kita lagu tu lah, saya dengan arwah isteri saya pun bila pergi market, saya tak keluar lah, arwah isteri aja lah keluar. Saya duduk dalam kereta. Hampa pun serupa jantan, pemalas. Serupa tu aku serupa ya. Bagi duit tu, kata hampir belilah. Abang nak apa? Bola ikan ke apa, aku makan lah kata. Dia pergi, kita tunggu dalam kereta. Sambil tunggu dalam kereta, capai handphone, baca Quran, tak ada wuduk. Tak ada wuduk. Handphone, smartphone semua canggih-canggih, kan? Canggih-canggih, ada aplikasi Al-Quran, boleh baca, boleh, tak ada masalah. Janji biar betul lah, jangan tak apa-apa punya aplikasi yang menipu umat Islam. Selalunya insya-Allah betul lah. Kalau tak betul, mereka akan beritahu dalam surat khabar apa semua, kita boleh berhati-hati. JAKIM akan beritahu dan sebagainya. Ada aplikasi yang menipu umat Islam. So kita pun baca sambil tunggu orang perempuan duk pilih ikan apa semua, kita pun baca dalam kereta, tak ada wuduk. Maka Sayyidina Ali kata, setiap huruf 10 pahala. Tuan-tuan bayang, tak mau baca Quran ni, nak jadi nang boti nang kuih boti kuih betul. Hantu pun tidak, orang pun tidak. Tu jawapan dia. Tuan-tuan, begini punya pahala Allah nak bagi kat kita. Baik itu ada imam-imam tarawih. Kalau jadi imam, dia balon tu memang panjang punya, garu pungkok kita. Pasal apa? Tu dia nak rebut pahala. Dahlah bulan puasa, dahlah bulan Ramadan, amalan sunat diganda jadi pahala wajib. Ya Allah, tak sabar dah. Tak sabar dah kita. 13 April, Allah. Tak sabar dah nak puasa. Saya yakin insya-Allah tahun ni kita boleh tarawih di surau.
Di masjid kita boleh tazkirah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tahun lepas jam, tahun lepas kita jadi imam sampai bini tu tegur laki dia, abang ni imam Quraisy. Dia Melayu Jawa ya. Tapi bini dia panggil dia imam Quraisy sebab tiap kali tarawih li ila fi Quraisy. Dia kira surah tu lah, lain tak nak. Sampai bini hafal ya. Li ila fi Quraisy, up sikit alam tarokan, konang sikit alam nasyrah. Lepas tu balik li ila fi Quraisy, suamiku Quraisy. Tahun lepas jam kita senak perut semain tarawih kat rumah ni. Saya pasing kat anak saya, dia pun hafal juga sikit Quran. Boleh semalam dia tembak kita balik. Kita tiap malam tarawih dengan anak-anak. Aduh, penat betul, letih. Tarawih tepi TV, sujud-sujud asa keras apa biji kurma. Hak makan tadi buka puasa. Jam tahun lepas. Mudah-mudahan ya Allah izinkan kami tarawih tahun ni ya Allah. Izinkan kami ke masjid surau tarawih tazkirah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Nikmat. Sebab itu ada imam-imam tarawih dia balun satu malam tu sejuzuk. Dia balun sejuzuk. Sebab apa? Dia tahu dah bulan Ramadan baca surah tu sunat. Yang wajib Fatihah. Baca surah sunat. Tahu dah Ramadan sunat, Allah bayar pahala wajib. Dia balun tu bukan kata 100 lah, tak tahu berapa juta dapat. Yang kita belakang gila nak beli orang tua garu kepala. Tak apa, sabar. Setengah akan buh Quran depan macam tuan-tuan. Buh Quran depan satu malam habis juzuk ke apa ke. Tak kisah. Yang penting kita mengambil manfaat daripada kehaibatan membaca Al-Quran, dan kita tak ada alasan depan Allah nanti pada hari kiamat kata aku tak boleh baca Quran, sibuk, tak ada masa. Nanti dipersoalkan. Benda lain boleh baca, berita harian boleh baca. WhatsApp ni daripada subuh sampai ke malam. Nak tidur sat lagi confirm ni buka WhatsApp. Nak tidur lagi, termasuk aku. Sama kita. Nak tidur lagi dan lagi sedah tu. Tengok apa, nak tengok vaksin lah macam-macam. Oi, Quran tak boleh tengok. Quran tak boleh usik walau sehari. Nak jadi apa ni? Wal'iyadzabillah. Awak baca surat khabar tu wajib ke? Kalau ada orang kata, Allah Ustaz, baca Quran tu sunat aja. Betul. Baca Quran memang sunat. Ikut Quran wajib. Baca sunat. Tetapi tanya dia balik, baca surat khabar wajib ke? Ke sunat muakkad? Nak jawab apa dengan Allah? Quran tu perkataan kalam Allah. Kita panggil kalam lafzi, kalam lafaz. Panjanglah kalau nak sembang. Di sisi Allah kalam maknawi, kalam yang qadim. Di sisi Allah tak ada tu ra, ba, jim. Tak ada di sisi Allah. Ra, ba, jim, ha, fathah, kasrah, dhammah itu makhluk. Kena faham elok. Tu tulisan. Di sisi Allah tak ada tu jim, ra, ha, huruf tu tak ada. Sebab Allah zat yang maha zat. Habis tu kita baca pasal apa? Sebab Nabi bangsa Arab. Quranan Arabian. Quran dalam bahasa Arab. Ada mainlah huruf Arab tu. Ra-nya jim. Jibril habak tu. Panjang kalau nak sembang ni. Ini cerita tauhid. Ambil faham sudah, itulah Quran. Dah. Ambil faham sisi Allah, Allah tu zat, sisi Allah kalam dia maknawi, kalam dia qadim. Tak ada sisi Allah ra, jim, ha, ba, ta, tak ada. Huruf-huruf tu tak ada. Kena faham tu. Allah bukan makhluk, Allah zat.
Maka kitalah makhluknya. Itu yang zaman berzaman. Sampai zaman Nabi tak ada baris. Ni ingat tu, zaman Nabi begitu je lah. Tulis di pelepah-pelepah taman, tulis di kulit-kulit pokok, tulis, ambil, tulis. Ada baris zaman Nabi? Tak ada. Ra' fathah, sahabat baca dia tahu ra' tu fathah. Macam tu ya. Sampailah zaman Saidina Ali, bubuh baris, bubuh tu. Sampailah zaman tabi'in, akhirnya mainlah waqaf, waqaf tab, waqaf itu, waqaf ini. Sampailah Quran lengkap dekat kita. Tiba-tiba tak mau baca, mau tak sepak pun kau. Bukan nak buat apa dah, ambil wuduk baca, tu lah. Komplit dah ulama susun buat. Ingat, di sisi Allah kalamnya qadim. Qadim maknawi. Makna qadim tiada mula bagi adanya. Jangan ingat macam kita. Dia Allah, zat yang maha zat. Itu habis kita baca bahasa Arab tu. Sebab Nabi Muhammad orang Arab, maka Quran dipanggil kalam lafzi dalam bahasa Arab. Kalam lafzi kepada Nabi, nama dia Quran. Kalam lafzi kepada Nabi Musa, namanya Taurah. Kalam lafzi kepada Nabi Dawud, namanya Zabur. Kalam lafzi kepada Nabi Isa, namanya Injil. Begitu iman mengajar kita. Namun kalau dibuka hijab, ayat-ayat yang kita baca, kalau dibuka hijab, maka itulah maknanya di sisi Allah. Contoh, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba dalam Al-Baqarah. Contoh, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Maka kalau terbuka hijab, kita nampak di sisi Allah, itulah hukumnya. Apa dia? Riba haram, jual beli halal. Begitu faham dia. Sebab itulah Imam Ahmad bin Hanbal sanggup disebat di zaman Khalifah Ma'mun, Khalifah Abbasiyah, ketika ulama-ulama pembodek dikuasai oleh Mu'tazilah. Mereka kata Quran ni makhluk. Mereka kata Quran ni makhluk. Dia kata dalil makhluk tu kertas. Cetak Quran kan, kertas. Kertas tu makhluk tak? Makhluk. Daripada mana kertas tu? Kulit kayu. Proses. Lepas tu dakwat yang tulis. Dakwat makhluk tak? Makhluk. Kilang yang cetak dia, tuan-tuan pergi Madinah, kilang cetak Quran, makhluk. Habis semua kata Quran makhluk. Kalau di Mesir, tuan-tuan, ya Allah, ada orang Mesir tengok bola di stadium, dia lapik pungkak dia dengan Quran. Quran tu dia lapik pungkak kan? Sebab dia kata makhluk ya. Yang penting sisi Allah qadim. Tu dia bahaya. Baik itu Imam Ahmad bin Hanbal, dia seorang aja kata, tidak, Quran tidak makhluk. Quran itu qadim. Quran itu di sisi Allah. Dia tidak makhluk. Dia nak sebut, dia sebut begitu kenapa? Supaya nanti orang akhir zaman jangan buat lebih kurang dengan Quran. Maka Imam Ahmad disebat semata-mata mempertahankan Quran tidak makhluk. Kalau Imam Ahmad kata, betul lah, ra tu makhluk, baris atas tu makhluk, ba tu makhluk, titik bawah tu makhluk, ba titik dua atas tak, itu makhluk, selamat dia. Tapi dia tak mau. Dia kata tetap qadim. Maka dia disebat, itulah karamah dia. Cerita zaman berzaman, ketika dia disebat oleh pihak penjara, dia ditangkap di penjara dan disebat, itulah karamah yang sampai pada kita. Cerita zaman berzaman, bagaimana tanggal seluarnya ketika dia disebat di belakangnya, jatuh putus tali seluarnya dan Allah izinkan terangkat balik. Al-Gojo
Warden yang sebat dia akhirnya meminta ampun kepada Allah. Dan bila warden tu pencen, warden tu jumpa Imam Ahmad, minta maaf, minta ampun kepada Allah, dan minta Imam Ahmad maafkan dia. Akhirnya menjadi anak murid Imam Ahmad. Ini karamah Imam Ahmad bin Hanbal. Tutup guru semua cerita benda. Subhanallah, hebat. Baik, so ambil faham, Quran bukan makhluk, Quran qadir. Pegang yang tu dulu. Baik, itu kena pegang dengan wudu. Mesti ada wudu. Kata Al-Imam Syafi'i, wajib kita berwudu memegang Al-Quran. Kecuali lah handphone, itu tak apa. Handphone kita baca tanpa wudu boleh. Cuma kalau boleh, baca mushaf Al-Quran. Kalau di rumah ada handphone, ada mushaf Quran, ambillah Quran. Jangan baca dengan handphone. Kalau dalam kereta tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Cuma di rumah, bacalah, ambillah Quran. Itu lebih membawa berkat dan manfaat kepada kita. Maka kita kena faham, kecualilah bila ada darurah seperti kebakaran, banjir, kita nak selamatkan dia, tak apa tanpa wudu. Dalam apa keadaan, kita menghormati kalam Allah yang qadim, yang kita mesti faham dia punya mukjizat bahasa Arab, Quran dan Arabian. Sebab itulah dalam ilmu tafsir, kita tidak akan mampu menafsirkan Al-Quran secara tepat. Kita nak clock dapat 100% makna sebenar di sisi Allah, tak boleh, tak dapat. Sebab apa? Mukjizat. Contoh, kita kata kutub, kitab-kitab. Itu je lah yang mampu kita tafsir. Kita nak tafsir, nak dapat 100% perfectionist, mustahil. Kenapa? Sebab dia mukjizat Allah. Saya masih ingat first day, hari pertama saya masuk kuliah lugah, kuliah bahasa Arab. Saya masih ingat guru yang mengajar saya bahasa Arab, Syekh Badaruddin nama dia. Kalam dia yang pertama, dia kata apa? Dia kata, aku nak beritahu kamu, wahai anak murid aku, sekiranya kamu cuba bawa bahasa Arab ini, terutama Quran, bahasa Arab ini, kamu cuba bawa ke mana-mana mahkamah dunia untuk kamu membicarakan, kononnya ada kesalahan pada bahasa Arab, kamu takkan dapat. Itu kalam dia mula-mula. Bawa dah mahkamah dunia mana, cuba nak bicarakan bahasa Arab, kononnya bahasa Arab ni ada silap, ada tak kena dia punya nahu, punya grammarnya, cuba dibicarakan. Kata guru saya Syekh Badaruddin, kamu akan gagal, kamu takkan dapat. Sebab bahasa Arab mukjizat Al-Quran. Yang tu power. Baik tu orang belajar bahasa Arab, dia tahulah keseronokan, kesedapan bila kita baca Al-Quran. Subhanallah, lain dia punya nikmat. Walaupun kita tak reti bahasa Arab, ala kulli hal, baca Quran, jangan putih. Jangan tak orang baca, saya tak reti, saya tu cakap orang putih lah, cakap Arab tak reti. Jangan, rugi kita. Baca. Dan saya yakin tuan-tuan boleh baca Quran dengan baik. Alhamdulillah. Baik. Okey, tajuk kita, masuk tajuk 8.45 dah. Nak sebut beginilah, padah tinggalkan Quran. Saya nak scan 2-3 ayat. Okey, ayat 3 ayat saya nak baca dulu. Padah meninggalkan Quran, maknanya bukan kata tinggal bacaan. Mungkin tidak, mungkin dia baca Quran, tapi ada lagi benda besar. 124 hingga 126 surah Taha. Baik, itulah Allah turunkan. Sebelum saya baca ayat tu, tuan tengok, ada di antara surah yang Allah mula dengan huruf-huruf hijaiyah. Taha, ada yang satu huruf, Qaf, Sad, Nun. Ada 3 surah mula dengan Qaf, Sad, Nun.
Ada yang Allah mula dengan dua perkataan, dua huruf, Tasin, Yasin, Taha, Hamim. Allahu Akbar. Ada yang Allah mulakan dengan 3 huruf, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim. Ada yang Allah mulakan dengan 4 huruf, Alif Lam Mim Ra, surah Al-A'raf. Alif Lam Mim Sad, surah Al-A'raf. Alif Lam Mim Ra, surah Ar-Ra'd. Dan ada yang Allah mula dengan 5 huruf, Kaf Ha Ya Ain Sad, surah Maryam. Apa tujuan? Tujuannya tak ada lain, supaya manusia tak boleh lawan Quran. Kan turun, orang Arab kan pandai bersyair, Abu Jahal kan kaki syair. Allah turun, Taha, jawab, lawan. Yasin, 2 ya Allah sebut. Hamim, lawan. Kok mampu boleh lawan? Kok terror sangat syair Arab, lawan. Hati tak boleh lawan. Hamim ya, Yasin, Tasin, tak boleh lawan. Subhanallah, itu mukjizat, kehebatan Al-Quran. Baik, dalam surah Taha, tuan-tuan boleh rojok 124 hingga 126. Saya baca dulu ayat penuh, dan kita tengok. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Sadaqallahul azim. Allahu Akbar. Allah, saya kira cukup 3 ayat untuk kita jawab padah meninggalkan Al-Quran. Dan sebelum saya baca, saya urai 3 ayat ni. Ayat ni penting sekali. Ayat 30 Al-Furqan, saya kena baca ni dulu. Ayat 30 Al-Furqan. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Allah, kesian Rasul. Allah kata wa qala ar-rasul, dan berkatalah Rasul. Siapa tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi mengadu pada Allah. Ayat 30 Al-Furqan, surah nombor 25, juzuk 18. Juzuk 18, ujung dia juzuk 19. Allah Ta'ala sebut keluhan Nabi. Nabi impress feeling pada Allah. Nabi kata, ya Rabb, wahai Tuhan, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaum aku telah menjadikan Quran ini mahjura, benda yang ditinggal-tinggalkan. Dalam setengah tafsir, kaumku telah buat pada Quran ini acuh tak acuh. Dalam setengah tafsir, mahjura makna tak peduli Quran. Ni doa Nabi, tuan-tuan, doa Nabi. Nabi impress doa dia pada Allah. Dia kata, ya Allah, kaum aku buat lebih kurang dengan Quran, ya Allah. Nabi mengadu awal dah. Utara Nabi hidup. Kalau dalam ayat lain, wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Surah yang sama, Fussilat, ayat 20 lebih. Cek tengok, 20 lebih daripada Fussilat. Wa qala allazina kafaru, dan berkatalah puak-puak kafir, la tasma'u li hadzal qur'an, jangan dengar Quran tu. Walghaw fihi, dan buatlah sesuatu untuk
menenggelamkan suara Quran itu. La'allakum taghlibun, mudah-mudahan kamu berjaya mengalahkan umat Islam. Ayat tu turun, ayat 20 lebih Fussilat, turun kerana Abu Jahal arahkan. Sebab Abu Bakrin dia masuk Islam, Abu Bakrin dia buat depan rumah dia satu anjungan untuk dia baca Quran. Seorang lalu lalang dengar. Mengikut tafsir Ibnu Kathir, yang paling banyak dengar orang perempuan. Jantan isap rokok. Hilang di mana tu kena rokok. Yang paling banyak mendengar Abu Bakrin baca Quran ialah orang perempuan. Depa lalu dia pasang telinga. Abu Jahal dapat tahu. Dia kata, la tasma'u li hadzal Quran. Jangan duk dengar Quran ni. Walghaw fi, buatlah sesuatu untuk menenggelamkan suaranya. La'allakum taghlibun, mudah-mudahan kamu berjaya kalahkan Quran itu. Buka tafsir, apa maksud buatlah sesuatu? Depa tepuk tangan kuat-kuat. Depa tepuk tangan. Lepas tu ada setengah ulama dia tak suka tepuk lagu ni, dia suka tepuk belakang. Gitu. Ini benda ni panjang nak sembang. Tak adalah sampai habis rosak akidah. Setengah orang dia macam tu lah. Dia tak suka sebab Abu Jahal dia pernah arahkan. Dia pernah arahkan orang-orang Makkah tepuk. Sampaikan mengikut riwayat mereka bertawaf. Abu Jahal tawaf tak? Tawaf. Tapi telanjang 18xx. Wang ajak punya Abu Jahal. dia tawaf, kata Sayyid Qutub dalam Ma'alim fi Tariq, bagaimana Abu Jahal and the gang bila tawaf memang seksi punya. 18xx Cina Bing punya Abu Jahal. Tuan-tuan, waktu mereka tawaf, dahlah tawaf pakai punya haru, mereka akan tepuk tangan. Dan tu ulama dia tak apa, ada setengah lah dia tak suka, dia kata tak ada apa ada setengah dia lapik, dia buh lagu tu. Kalau kat stadium tak ada lagu ni, India yak-ye terus. Tadi pun Muhyiddin nampak, insyaAllah lah, dia kata pelan-pelan aku boleh balik stadium boleh. Kutu bola ni satu hari juga. Tuan-tuan, muslimin muslimat, mereka tak suka dengar Quran, mereka buat sesuatu yang boleh menenggelamkan suara Al-Quran. Antaranya dalam tafsir itu mereka tepuk tangan. Baik, balik ayat 124 sampai 126 surah Taha sebagai kupasan kepada padah meninggalkan Quran. Allah kata ayat 124, wa man a'rada an zikri, maka siapa di antara kamu, waman dan sesiapa saja, a'rad makna berpaling, an zikri daripada peringatan aku. Kalau buka tafsir, zikri peringatan aku makna dia Quran. Dia berpaling. Allah kata haram, dia kata pergi dah. Haram dia kata. Kan? Allah kata tak boleh, dia kata suka hati aku, boleh tak boleh hang sibuk. Wah. Macam saya melawak dengan kawan seorang tanya, ustaz nak jawab apa? Saya kata apa dia? Dulu kan kita PKP, sallu fi buyutikum, ganti hayya ala salah kan, sallu fi buyutikum, solatlah kamu di rumah-rumah kamu. Ada anak murid tanya, nak jawab apa? Saya kata jawab suka hati aku, semayang tak mau. Tu jawab dia yang buruk lah. Tak ada lah dalam kitab. Saya bergurau dengan anak murid tu, hanya jawablah suka hati aku lah, semayang tak semayang, mampu ya jawab lagu tu. Saya bergurau je lah kan. Nak sebutnya apa tuan-tuan, muslimin muslimat, ada yang menjawab pada Quran dengan jawapan yang tak betul. Bila Allah kata begini, dia kata begini, suka hati akulah. Dia duduk dalam kelompok a'rad. A'rada makna berpaling. Barang siapa, waman a'rada an zikri, siapa yang berpaling dari peringatan aku. Dan zikri itu ditafsirkan dengan Al-Quran. Maka ayat 124 Taha, Allah kata aku bagi dia dua hadiah. Jaga ni. Aku nak bagi dia dua habuan. Berat ni.
Sebab itu kita selalu seru, hatta kepada pemimpin negara, kita seru kembali kepada Quran. Kembali kepada Quran. Apa jalan pun pegang Quran dulu. InsyaAllah, Alhamdulillah kita ada menteri yang cukup faqih dalam bab agama. Dia mesti tahu. Kita nak sebut berpaling daripada peringatan Al-Quran. Allah kata, aku bagi orang jenis ni, aku bagi dia dua hadiah istimewa. Pertama, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Aku akan buat hidup dia di dunia sempit. Tuan-tuan, bila kita kata hidup yang sempit, bukan dia pada fizikal sahaja. Bukan pada rumah yang sempit. Tak. Kita mesti melihat kehidupan yang sempit. Boleh jadi rumah dia luas, tapi jiwa dia sempit. Hati dia sempit. Jiwa dia tak tenteram. Itu janji Allah. Rumah tak usah cakap. Banglo 2 tingkat setengah. Duk laki bini 2 orang. Seorang Tok Wan umur 70, bini tu 69, anak 12, semua duk Kuala Lumpur. Rumah 3 tingkat. Duk gila apa dulu. Duk bawah. Tingkat 1 jin ifrit, tingkat 2 jin tendang. Duk bawah. Tak boleh pergi lah. Duk bawah tu. Tak larat dah. Rumah punya besar. Tuan-tuan, bila kata ma'isyatan dhanka, ma'ish makna kehidupan. Dhanka makna sempit. Hidup dia sempit, boleh jadi bukan pada fizikal harta, tetapi pada jiwa. Sebab itu saya baca sikit kenyataan mendiang Presiden Afrika Nelson Mandela. Nelson Mandela, My Day as a Prisoner. Padalah buku tu, buku orang putih. Berapa tahun dia kena penjara? Hampir 30-40 tahun. Hampir 30 tahun. Dan dalam penjara, sel dia, dalam buku tu sebut, dalam sel dia tak boleh baring. Nelson Mandela meninggal lah. Dia hanya boleh, badan dia tu sandar. Bilik dia yang dasar apatit bagi kat dia tu, Ahmad Saleh Puan Hajar, bilik dia tu takat dia sandar kat dinding, lepas tu kaki dia lunjuk. Yang tu je sel dia. Dia tak boleh baring. Tuan boleh bayang penyiksaan dia. Tapi dia kata apa? Jiwa aku tenang walau sel aku sempit. Jiwa aku tenang sebab aku di penjara bukan aku rompak beg, bukan aku rogol bini orang, anak orang, tapi aku di penjara kerana aku menentang dasar apartheid, dasar kulit hitam dan kulit putih yang menjadi kebanggaan orang-orang di Afrika Selatan dan menjadi kebanggaan penghambaan di Amerika pada waktu itu. Aku berjuang untuk itu. Maka aku ditangkap dan dipenjarakan. Aku merasa puas kerana aku berjuang untuk mengajak masyarakat dunia membuka mata bahawa warna kulit bukanlah segala-galanya. Warna kulit adalah keagungan Tuhan. Betul, Quran sebut lama dah. Wa min ayatihi, dan di antara tanda kebesaran Allah, wa ikhtilafu alsinatukum wa alwanikum. Antara tanda Allah ni hebat, antara tanda keagungan Allah ialah berbezanya warna kulit kamu dan berbezanya bahasa kamu. Itu tanda Allah hebat. Itu tanda keagungan Allah. Warna kulit kita berbeza. Melayu normally macam kita lah, hitam. Mak Saleh kan putih. Naik kona sikit Afrika, tu lagi hitam. Itu warna kulit. Dan berbeza bahasa. Tengok keagungan Allah. Lidah kita sekeping. Ya Allah, ya Tuhan, lidah sekeping. Tuan-tuan pergi makan di restoran mana,
Kita travel jauh-jauh, naik kapal terbang, mesti bawa bagasi. Tapi kita tak pernah bawa beg dalam tu spare lidah. Mana ada? Lagi nak turun Hong Kong, mana ada restoran Muslim Hong Kong, nak makan apa nama ni, mi sup Hong Kong, cari lidah dalam beg, tertinggal kat airport. Yang ada lidah kari tak tanggai lagi, terpaksa tukar menu minta kari. Lepas tu member sebelah dah, ni ada aku ada spare ni lidah hak supnya. Dia pun bagi. Kita pendek pula dah. Dia seokok. Pendek lidah. Tak ada tuan. Tak nampakkah Allah? Tak nampakkah zat yang maha zat, yang mencipta sekeping lidah, tawa, masin, pahit, semua duduk situ. Pi mana pun nak makan, bahan makan tak payah gaduh nak tukar lidah. Sup ekor, seokok relax. Tak ada kata lidah okok pula. Tak ada. Elok. Mai bahasa yang ni enggak poreng aru pun orang Hindu. Aku pun tak faham. Mai yang ni sushi lah, sushi Cina pula. Lidah hak tu. Mai kita Melayu. Lok-lak lah apa lah. Dia main macam-macam. Pergi Terengganu pinggang, pergi Kelantan pinggir. Terengganu dia pinggang, dia boji. Tuan, itulah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nelson Mandela kata, aku tak heran, aku merdeka jiwa. Dan akhirnya dia dibebaskan dan dia dijadikan presiden Afrika Selatan. Kerana kejayaan dia akhirnya bersatu. Tak ada kira dah dasar apartheid, tak ada dah. Dulu restoran putih, hitam tak boleh masuk. Restoran hitam, hitam aja, putih memang tak masuk dah. Bas, ada bas geng hitam, ada bas geng putih. Ya Allah, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semua daripada Adam, kata Nabi. Adam itu tanah. Tapi demikian barat menipu kita. Kononnya kulit putih ni hebat, kulit hitam ni hina. Afrika Bilal adalah hitam, masuk syurga. Luqmanul Hakim, mengikut riwayat, setengah riwayat sebut Luqmanul Hakim orang Sudan, hitam. Luqman hitam. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Luqman hitam. Ada riwayat sebut dia orang Sudan, hitam. Tapi syurga untuk dia. Oh, Abu Lahab cantik. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib digelar Abu Lahab. Lahab tu apa? Warna puncak ujung-ujung api. Kita bakar, ujung-ujung api ada oranye, ada biru, ada kuning. Kan cantik. Itulah kulit Abdul Uzza. Akhirnya dia digelar Abu Lahab. Pak nakal Nabi, kulit sempoi duk mana? Duk neraka. Allah. Maka Allah pesan, siapa yang berpaling, balik ayat, siapa yang berpaling, aku jadikan pertama ma'isyatan dongka, hidup dia sempit. Kita mau tenang tuan-tuan. Kita mau jiwa kita tenang. Kita mau ada masa kita subuh kita di surau masjid, zuhur kita di surau masjid. Kita ada masa tenang jiwa. Tak mau nak serabut, hak ni tak habis meniaga lagi, hak ni akaun tak tutup lagi, sampai masjid pun hang tak jumpa, hak ni serabut. Anak kaya tera mana? Qarun. Inna qaru kana min qaumi Musa. Saya mambak Qarun lagi 1 jam pula. Tuan, kita nak sebut tenang di dunia, walau mungkin rumah kita kecil. Ni dalam ni Allah kata yang pertama, siapa berpaling dari peringatan aku, maka aku buat hidup dia sempit. 1. 2, ayat yang sama, 1, 2, 4. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Nanti pada hari kiamat aku halau dia ke bumi mahsyar, mata dia buta. Oh jangan tuan-tuan, buta mata. Bangkit kubur, mata buta. La ilaha illallah. Dunia celik elok, bangkit buta. Bila dia bangun buta, dia jawab ayat 125,
Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Lalu dia kata, wahai Tuhan, kenapa bangkitkan aku buta ni? Wa qad kuntu basira. Dulu aku basira, boleh melihat. Celik mata elok. Allah, awak jadi lagu ni ya Allah. Dulu aku celik elok, melihat dengan baik, mata aku cantik. Tuan, saya sekarang pergi cek mata. Cek mata, jangan duk buat take for granted. Tuan tahu tak ada penyakit nama stroke mata? Mata ni boleh stroke. Saya sekurang-kurang setahun sekali saya pergi cek mata. Saya so far okey lah, tak perlulah pada spek, Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang reading tu adalah blur-blur sikit, boleh spek baca tu. Cek. Kita, dia ada dipanggil penyakit stroke mata. Jangan ingat stroke pada jantung, tubuh ya. Mata pun boleh stroke. Dia boleh jatuh, terkeluar. Cek. Saya tu cek, baru cek dalam 2 bulan lepas. Dia akan tembak dengan laser. Kat kedai lah, bukan kat hospital, kedai spek mata tu dia boleh cek. Tembak dengan laser. So dia ada bacaan dia. Bacaan saya hari tu 16. 16 dia kata Alhamdulillah Ustaz okey. Jaga, mata pun boleh stroke. Allahu Akbar. Takut kita. Allahu Akbar. So banyak-banyakkan mata ni tengok Al-Quran. Banyak-banyakkan mata ni tengok hadis-hadis Nabi. Banyak-banyakkan mata ni kalau nak tengok YouTube ke apa, tengoklah yang berfaedah. Janganlah tengok apa pun. Baik. Lalu bila bangun daripada kubur, dia kata, ya Allah, lima hasyartani a'ma, kenapa aku buta? Wa qad kuntu basira, dulu aku boleh melihat. Lalu Allah jawab, qala kadzalik, demikianlah. Atatka ayatuna, dulu datang ayat-ayat kami, dulu datang Quran kami, dulu datang ulama kami beritahu engkau ni haram, ini halal, ini hukum hakam, wajib ikut. Fanasita, engkau buat-buat lupa. Engkau lupa kan? Engkau buat tak kisah dengan Quran. Dalam kau tak baca, engkau maki hukum Quran. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini engkau dilupakan. Allahu Akbar. Tuan fikir saya ayat ni 124 hingga 126 surah Taha. Fikir saya, Allah jawab, dulu hang lupa kat pengingatan aku, lah aku lupa kat hang. Tuan, kita bangun nanti muslimat, kita nak harap siapa ni? Kita bangun seorang-seorang, kematian semakin menghimpit. Allah, bila isteri saya meninggal tahun lepas 31 Julai 2020, 10 Zulhijjah, hari raya haji, jam 11 pagi. Bila isteri saya meninggal, kami kongsi hidup 34 tahun. Bila isteri meninggal, saya rasa, ya Allah, dekatnya kematian. Sebab apa? Sebab orang paling rapat dengan kita tak ada dah. Oh, dia main perasaan takut, tuan-tuan. Hai bini aku pi dah 34 tahun duk kongsi hidup. Hai dekat. Dia mula tu mujuk tak isap rokok. Tidak, dia balik rokok dah. Dia punya risau. Takut, tuan. Rasa cukup dekat. Rasa cukup dekat. Bila orang umpan kita tak ada, oh kita rasa aku pun dah dekat dah ni. Ayo ya Allah, takut, tuan. Dengan dosa kita, dengan amal kita tak banyak mana, istighfar kita kurang, selawat kita sikit, ya Allah, takutnya. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Maka tu dia 3 ayat, tuan-tuan, 3 ayat. Sekadar itu yang saya mampu. Banyak kalau saya nak baca lagi ayat, melambak kesan-kesan berpaling, meninggalkan Quran. Cukuplah dengan 3 ayat itu, 124 hingga 126 surah Taha. Siapa yang berpaling pada Quran, dia bangun daripada kubur, mata dia buta. Di samping di dunia, Allah bagi dia hidup yang sempit, jiwa tak tenang, harta rasa sikit. Wah, duit melambak dah, duk rasa tak cukup situ.
Itu yang kita takut, jiwa macam tu. Dan bila mati, dia bangkit pada mahsyar, buta kedua mata. Dia tanya Allah, lima hasyartani a'ma, awak aku jadi buta. Allah kata, dulu hang lupakan Quran. Atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Aku hantar Quran, hang buat pekak, hang buat bodoh, hang tak mau baca, hang tak mau ikut hukum. Lah, aku lupa. Jawab dia neraka, tuan-tuan. Mampu kita. Ya Allah, minta berlindung daripada bakaran api neraka Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, saya kira sekadar itu. Dalam masa PKPB itulah masih dibenarkan oleh Jabat Agama Daerah lebih kurang sejam untuk sama-sama kita mengambil faham Quran adalah roh kehidupan kita. Jangan tinggalkan Quran, tuan-tuan. Nak tidur sat lagi, baca Quran sikit. Kalau boleh setiap kali lepas solat baca Quran, kalau dapat. Setiap kali lepas solat. Sibuk kerja ustaz, tak apa. Malam lagi nak tidur, ambil 10 minit. Bacalah Tabarakalladzi ke Yasin ke, baca pi. Tambah malam ni. Elok baca Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Baca pelan-pelan. Ataupun apalah surah tuan-tuan muslimat nak baca. Janji setiap hari Quran duduk dalam. Quran ni roh kita. Jangan hilang Quran daripada diri. Dalam kereta pastikan ada Quran kecil ke, naskah Quran, tafsir ke, kena ada. Biar kita hidup tidak meninggalkan Quran. Semoga Allah menjadikan baki-baki kehidupan kita kehidupan yang amat baik, untuk kita menambah keberkatan dalam umur kita, dan akhirnya kita mati jumpa Allah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Malam Jumaat ni tuan-tuan, hari Jumaat, doa berkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita pada malam ini sebagai asbab untuk kita semua mendapat syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.